KPM. Didik TV KPM. Hari ini saya nak buat robot. Bukan saya jadi robot. Saya nak buat robot hari ini macam mana nak siram pokok dengan air. Tapi kita kena buat pengaturcaraan dulu. Tapi ni nak masuk dekat mana ni ya? Aduh. Okey, yang ni saya keluarkan. Masuk kat sini. Aiman. Ya cikgu. Tengah buat apa tu Aiman? Saya tengah buat pengaturcaraan ni nak buat robot cikgu. Oh. Tapi saya confuse lah cikgu, nak masuk dekat mana, nak masuk kat sini ke masuk kat sini, bila nak siap projek saya ni cikgu? Maknanya Aiman nak buat pengaturcaraan untuk Aiman punya robot lakaran tu lah ya? Betul cikgu. Okey, jadi kita masuk ke kelas ya Aiman. Jom cikgu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot tahap 2 dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Dan bersama dengan kita pada hari ini guru kesayangan kita iaitu Cikgu Ahmad Syahril Muhammad, iaitu Ketua Panitia Reka Bentuk dan Teknologi SBP Integrasi Kuantan. Apa khabar cikgu? Baik Aiman. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan juga bersama dengan kita pada hari ini juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Nur Hayati Zakaria daripada SK Pendidikan Khas Taiping Perak. Cikgu apa khabar? Baik, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baiklah cikgu. Jadi apa mata pelajaran ataupun apa topik yang akan kita belajar pada hari ini cikgu? Okey Aiman, untuk pada hari ini kita akan belajar macam mana nak menghasilkan robot siram pokok Aiman. Okey, jadi kita tengok dahulu apa pembelajaran kita pada hari ini. Aiman akan belajar berkenaan dengan dua benda hari ini. Okey, yang pertama Aiman akan buat dia punya carta alih, dan yang kedua nanti Aiman akan buat berkenaan dengan pengaturcaraannya. Okey. Jadi cikgu, kita tengok terlebih dahulu apa itu lakaran yang telah ditambah baik. Okey, saya tunjuk kat sini. Okey, ada satu lakaran yang telah ditambah baik. Okey, ada satu lakaran yang telah ditambah baiklah. Kita sudah melalui proses penambah baik, penambahbaikan untuk lakaran tersebutlah. Okey, jadi ini lakaran robot yang telah ditambah baik ya Aiman. Baik cikgu. Jadi kita tengok seterusnya macam mana robot ini berfungsi. Okey, so nanti kita akan buat dia punya pengaturcaraan dia. Baik cikgu, ini di antara kalau kita sebut lakaran sebelum kita buat tentang topik kita pada hari ini, robot siram pokok cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh berikan sedikit pengenalan tentang projek kita pada hari ini. Okey, right. Okey, seperti biasa Aiman, kalau hendak membuat robot, kita hendak melakar robot, kita mestilah mempunyai keempat-empat elemen robot lah. Lakaran yang ditambah baik ni, Aiman dah melalui, Aiman sudah melalui macam mana hendak melakar robot pertama, robot kedua, robot ketiga. Kemudian Aiman telah melalui proses penilaian, penambahbaikan. Kemudian Aiman dapat menghasilkan satu robot yang terakhir, iaitu robot lakaran yang ditambah baiklah. Daripada lakaran yang ditambah baik itulah kita akan menghasilkan carta alih dia. Right. Okey, baik cikgu. Itu dia orang kata pengenalan berkaitan dengan projek kita pada hari ini. Baik cikgu, kita nak berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah
kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot tahap 2 Didik TV KPM. Hari ini dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Yang seronoknya hari ini kita nak cerita tentang robot siram air. Biasa kita siram air macam biasa, tapi ni kita nak buat robot siram air. Baik cikgu, untuk slot kali ini apa yang akan cikgu kongsikan? Okey, kita akan sebelum kita nak buat robot tu, kita akan buat carta alih dia terlebih dahulu Aiman. Okey, carta alih untuk robot ni dia jaga air tau. Dia jaga pokok tu. Okey, mengelakkan daripada pokok tu kering lah. Kalau kita nak tinggal rumah ke apa kan, nak tinggal rumah ke, jadi mudahlah kan. Mudahlah sebab dia akan masuk secara automatik. Okey, kalau tadi saya cerita pada Aiman apabila sensor dia mengesan kekeringan air, apa akan jadi? Air akan masuk. Air akan masuk dan akan berbunyi buzz. Tit, dia berbunyi kan. Dia akan berbunyi dan seterusnya motor akan mengepam air masuk Aiman. Jadi kita tengok macam mana carta alih untuk robot penyiram air, penyiram pokok ni lah. So kita bermula daripada kat atas tu mula. Mula. Kemudian sensor akan mula mengesan kandungan air Aiman. Pada robot tu dia mempunyai sensor tau. Dia mempunyai sensor. Jadi sensor tu akan mengesan sama ada air ada ataupun tidak. Bila ada air, kalau ada air tak ada masalah lah, bermakna tanah tu lembap. Bermakna tanah tu lembap, jadi papan LED akan menunjukkan ikon right lah. Dia setujulah kan. Air dah ada, tak ada masalah kan. Jadi masalah berlaku apabila tiada air Aiman. Kalau Aiman baca kat sini kan, apa yang berlaku apabila tiada air Aiman? Bila tiada air cikgu, papan LED menunjukkan ikon X dan pembas berbunyi dan juga motor pam dihidupkan cikgu. Jadi Aiman rasa itu isyarat untuk apa tu agak-agaknya? Ni isyarat air nak dikeluarkan ni. Kan. Betul cikgu? Betul. Air akan dikeluarkan supaya dia akan menyiram tanaman tersebutlah. Dia akan menyiram ke dalam pasu tu akan basah balik. Pokok kalau tak ada air boleh hidup ke Aiman? Tak boleh cikgu. Kan? Pokok akan mati. Ya, dan jangan pula Aiman lupa pokok ni kita kena letak kat luar kan. Macam mana dia nak buat makanan kan, fotosintesis kan. Jadi kita kena letak kat luar lah. Tapi air ni kita nak masukkan ke dalam pasu tersebut supaya dia menjadi lembap. Jadi kita tengok, kalau kita tengok kat sini apa yang berlaku daripada mula. Daripada mula, kemudian dia akan sensor akan mengesan kandungan air Aiman. Kemudian kandungan air tu dia tengok ada ataupun tidak. Cikgu ulang sekali lagi. Ada ataupun tidak. Kalau ada, tak ada masalah. Papan LED akan tunjuk ikon right. Masalahnya kalau tiada. Kalau tiada, papan LED akan menunjukkan ikon pangkah. Dia menunjukkan tak ada. Dia nak beritahu pada kita dah kering ni, kena siram. Tapi tak perlu kita siram sebab dia bergerak secara automatik Aiman. Kemudian bukan itu saja, pembas pun akan berbunyi. Pembas ni speaker lah Aiman. Speaker yang kecil. Dia akan bunyi tit, memberi isyarat kepada kita lah yang mengatakan bahawa air telah habis, siram saya. Dan kemudian motor pam juga akan dihidupkan lah. Dia akan sedut air masuk ke dalam pokok tersebut. Jadi apa akan jadi apabila dia dah sedut air masuk ke dalam pam, dia akan patah balik ke atas carta alih ni Aiman. Dia patah balik ke atas, dia akan kesan air tu ada ataupun tak. Kalau dah ada, dia dah cukup dah. Air tu dah cukup dalam pasu tersebut, jadi dia akan turun ke bawah carta alih tu. Papan LED akan menunjukkan ikon right Aiman. Bila dah menunjukkan ikon right tu, jadi tamatlah kita punya pengaturcaraan. Sekali lagi cikgu minta Aiman ulang, utamanya di bahagian ya ataupun tidak tu. Kalau ada air, apa akan jadi Aiman? Kalau ada air cikgu, dia akan menunjukkan ikon right dekat situ, menunjukkan air dah cukup dekat situ. Betul cikgu? Betul. Kalau tak ada air? Kalau tak ada air, nombor satu dia akan pangkah dulu. Lepas tu baru dia akan berbunyi tet. Barulah pam akan dihidupkan dan air dimasukkan. Betul cikgu? Betul ke? Betul ke? Lah tu. Kalau tengok kali ni betul lah kan? Kita tengok ni nak bagi surprise ke Aiman sikit ni. Sudah hilang dah. Tadi ada. Ni tak ada tadi pula. Ada. Sekarang ni dah hilang dah. Macam mana ni? Jadi sekarang ni cikgu nak uji Aiman. Ya cikgu. Cikgu nak uji Aiman, nak tengok Aiman boleh jawab ke tak.
Kalau tadi cikgu rasa Aiman dah tahu macam mana robot ini berfungsi kan. Ada air macam mana, tak ada air macam mana. Tapi cikgu nak tengok Aiman boleh jawab ke tak apa yang berlaku sekiranya air tak ada di dalam pasu tersebut. Maknanya pasu tu kering lah. Tanah tu kering. Agak-agak Aiman. Apabila tiada air, apa akan berlaku Aiman? Ada tiga tadi, kan Aiman kan? Ada tiga tadi cikgu. Tiga kan. Okey, murid-murid mesti tahu jawapannya kan? Jom sama-sama kita jawab. Yang pertama sekali, tadi cikgu dah sebutkan tadi, bila tak ada air akan menunjukkan simbol pangkah pada LED. Dan yang kedua, murid-murid sekalian, bila mana dah ada tanda pangkah, mulalah bunyi akan kedengaran cikgu bunyi tet kan. Kemudian barulah pam dihidupkan untuk memasukkan air ke tanaman tersebut. Betul cikgu? Betul ke ni Aiman? Tak pastilah cikgu. Murid-murid kita angguk tu. Murid-murid kita angguk kat rumah kan. Okey, kita cuba semak ya Aiman kan. Baik cikgu. Cuba semak betul ataupun tak Aiman punya jawapan tu lah. Okey, kita tengok Aiman. Okey, yang pertama tadi Aiman sebut ada LED menunjukkan ikon X kan, tanda pangkah. Betul yang pertama. Dan yang kedua Aiman sebut tadi dia berbunyi. Dia berbunyi kan. Betul. Dan yang ketiga Aiman sebut tadi pam dihidupkan supaya dia memasukkan air ke dalam tanah tersebut lah. Nampaknya Aiman dapat menjawab soalan yang cikgu berikan dengan tepat. Ini bermakna Aiman telah memahamilah macam mana konsep. Okey, jadi Aiman, cikgu hadiahkan satu binatang ke tu? Saya dapat satu hari ni. Satu award untuk Aiman. Okey, baik. Jadi nanti kita share dengan murid-murid kita di rumah. Cikgu, apa sebenarnya kelebihan kalau kita pakai sistem ini kepada tanaman kita, cikgu? Jadi senanglah sebenarnya Aiman. Cuba bayangkan kalau sistem ni tak ada, ayah kita nak ajak kita pergi bercuti kan. Pokok-pokok di rumah ditinggalkan lama kan. Jadi siapa nak siram pokok? Betul, nak harapkan hujan. Kan kalau hujan okey, kalau tak hujan mati semua pokok-pokok kesayangan ayah Aiman tu. Kan? Jadi kita memerlukan satu sistem yang automatik. Dia menyiram secara automatik. Okey, tak perlu bersusah payah nak beritahu jiran, pesan jiran kan. Kak boleh tak siram pokok? Saya tak ada 3 hari ni kat rumah kan. Tak payahlah, ini semua automatik. Dia kering je, masuk air. Terus masuk air. Dan adakah projek ini nanti cikgu, kami dengan murid-murid dekat rumah sana akan buat projek ini di sekolah nanti cikgu? Okey, untuk Aiman punya projek, Aiman punya projek, Aiman punya idea sendirilah. Ini adalah contoh projek yang diberikan oleh cikgu lah. Cikgu bagi contoh, dalam buku pun menunjukkan projek ni lah. Jadi nanti Aiman kena design satu projek yang lebih-lebih kurang lah kan. Lebih-lebih kurang macam ni. Jadi Aiman kena bina sendiri. Dia punya pengaturcaraan tu Aiman kena bina sendiri. Jadi secara rumusannya cikgu nampak Aiman dah faham dah macam mana carta alih dibina untuk nak kaitkan dengan Aiman punya projek nantilah. Cikgu nampak kat situ Aiman dah boleh dah. Jadi cikgu, maknanya untuk pertama sekali kita kena buat lakaran terlebih dahulu. Betul. Dan yang kedua kita kena buat carta alih cikgu. Betul. Barulah kita boleh mulakan kita punya projek. Ya, betul. Tepat sekali. Okey, baik. Aiman. Jadi saya pun tak sabar dah nak mulakan projek kita pada hari ini. Jadi murid-murid nak tahu macam mana kita nak mulakan projek kita ni, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam tahap 2 untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Hari ini kita cerita tentang robot siram pokok. Baik cikgu, jadi kita nak mulakan projek kita pada hari ini cikgu. Boleh kita mulakan? Okey, kita mulakan macam mana nak menghasilkan pengaturcaraan pula. Kalau Aiman dah mula membuat lakaran, Aiman dah mula dengan lakaran pertama, lakaran kedua, lakaran ketiga dan Aiman mula membuat penilaian dan penambahbaikan terhadap Aiman punya lakaran. Kemudian masuk ke lakaran yang ketiga, kita mula membuat carta alih kan. Aiman akan mula membuat carta alih dan seterusnya Aiman akan buat pengaturcaraan pula Aiman.
Ada beberapa step lagi Aiman untuk kita siapkan kita punya robot tu Aiman. Baik, Okey, cikgu. jadi jom kita tengok robot yang akan dibina lah. Jadi kita akan berdasarkan kepada robot pengatur caraan ni adalah berdasarkan kepada robot penjaga air lah. Jadi dia akan menjaga kita punya tanaman pokok kita lah. Okey, jom kita tengok macam mana hendak menghasilkan pengaturcaraan tersebut. Okey, cikgu. Kalau sebelum ni kita menggunakan banyak pengaturcaraan, kita menggunakan banyak mikro pengawal. Sebagai contoh, kita menggunakan Microbit, kita boleh gunakan Arduino. Tapi untuk hari ini cikgu bagi contoh mikro pengawal yang kita pakai, kita akan gunakan mikro pengawal jenis Microbit. Okey, tak ada masalah nak pakai mana-mana pun, sama saja sebenarnya Aiman. Okey, untuk Microbit ni kita akan menggunakan make code Aiman, perisian make code. Okey, kita tengok dahulu. Aiman ingat tak tadi kalau apabila ada air dan tak ada air? Bila tak ada air apa akan jadi Aiman? Akan tanda pangkah. Tanda pangkah. Kemudian Akan berbunyi buzzer. Dan satu lagi, Dan akan pam akan motor dihidupkan. pam akan hidup. Okey, kita tengok dahulu Aiman. Maknanya kalau tadi dia kata jika ada air kan? Jika tak ada air. Okey, jadi kita akan mula mengambil blok-blok jika. Kalau kat sini dia ada blok jika Aiman. Okey, blok if. Jadi kita akan tarik blok if masuk ke dalam paparan inilah. Okey, kita akan tarik blok if masuk ke dalam paparan tersebut. Saya besarkan sedikit kan, baru sedap nak tengok ni. Okey, blok if. Okey, tadi jika ada air. Jika ada air apa akan jadi Aiman? Jika ada air, jika ada maka air, buzzer, tanda akan menjadi right, cikgu. Tanda akan right. Okey, kalau Aiman nak tanda right, kita masukkan ikon right kat sini Aiman. Ikon kalau ada air, ikon right kan? Kalau tak ada air, ikon pangkah Aiman. Dia boleh duplicate, kita duplicate sini. Ikon pangkah kalau tak ada air. Kalau tak ada air, ikon pangkah. Kemudian dia berbunyi kan? Kita tarik blok yang berbunyi, dia berada di music ni. Okay, kita play tone ni, kita ambil this one. Okay, yang ini kita ambil. Ini kalau tak ada air kan? Okay, tak ada air. Dan satu lagi, motor akan dihidupkan. Betul cikgu. Supaya dia nak masukkan air ke dalam. Okey, jadi kita akan tarik motor, kita akan hidupkan motor. Kita akan hidupkan motor. Jadi tanda pangkah dah ada, bunyi buzzer dah ada. Okey, motor dihidupkan ada. Okey, itu untuk apabila kering dah. Okey, apabila kering. Jadi kita gabung ke semua blok-blok ni Aiman. Kita letak di bahagian tak ada air. Okey, kita letak di bahagian tak ada air. Okey, untuk tak ada air ni Aiman, penggunaan sensor kelembapan ni kita menggunakan jenis sensor analog Aiman. Okey, dan sensor analog dia akan membaca nilai kelembapan tersebutlah. Contohnya 400 ke atas kering. Okey, 400 ke bawah lembap. Okey, 500 ke atas kering. Nilai kekeringan ni kita boleh setkan Aiman. Okey, kita boleh setkan dia bergantung pada jenis tanaman yang pula. Okey, contohnya kita setkan untuk nilai kekeringan untuk projek yang ini kita setkan sebagai 600. Maknanya kalau dia membaca nilai lebih daripada 600 bermakna keringlah. Dia membaca nilai 600 ke atas tu bermakna kering. Maknanya lebih daripada 600 kering. Okey. Jadi kita letak 600 kat sini. Jika nilai yang dibaca melebihi 600, apa akan jadi? Ikon X keluar. Kemudian buzzer akan berbunyi. Okey. Dan juga motor akan dihidupkan. Okey, jadi kita masukkan ini. Okey, satu lagi. Sekira dia mengesan air. Okey, dia mengesan air. Kalau dikesan air, keluar tanda right kan, Aiman kan? Keluar tanda right, kemudian motor pun dia matikanlah. Samalah juga sebenarnya. Motor akan dimatikan. Dia akan break motor. Okey, dia akan break motor dan buzzer tak berbunyilah. Okey, ataupun nak biar pun saja pun boleh. Nak lebih selamat, kita tutup ke semua ni. Kita offkan stop all sound. Ketiga-tiga ni kita gabung dan kita masukkan ke dalam ni. Okey, cerita ni sekarang bermakna apabila dia mengesan nilai lebih daripada 600, bermaksud 600 tu maksud dia apa Aiman? Kelembapan. Kering. Lebih daripada 600 tu kering. Kita boleh setkan ni sebenarnya. Okey, baik kita boleh setkan. Kalau sensor tu mengesan nilai lebih daripada 600, dia akan mula
mengeluarkan tanda pangkah, dia akan mula mengeluarkan bunyi dan juga dia akan menghidupkan motor. Okey, jadi untuk analog sensor, jenis sensor ni dia menggunakan sensor analog. Jadi kita akan menggunakan pindah kat sini untuk analog. Ini sensor lah ni. Kita akan ambil sensor pin. Kalau pin nak pakai pin mana tu, kita tak kisahlah, bergantung kepada ini Aiman nak pakai pin 0 ke, pin 1 ke, pin 2 ke. Boleh je boleh, tak ada masalah. Okey, contoh Aiman pakai pin 0 lah. Tak ada masalah. Dan Aiman jangan lupa benda ni dia berulang. Dia bukan berlaku sekali saja. Kan? Dia sentiasa berlaku. Sentiasa kita akan tarik juga block forever Aiman. Okey, block forever, kita tarik block forever masuk ke dalam pengatur caraan ni. Siap Aiman punya pengatur caraan. Senang saja. Jadi bacaan kat sini apabila dia mengesan lebih daripada nilai 600, okey, dia akan keluar tanda X. Dia kering je, kering, yes. Kering. Okey, dia mengeluarkan tanda X, dia akan berbunyi dan juga motor akan dihidupkan untuk menghidupkan pump. Okey. Jika kurang daripada 600, okey, dia hentikan semua bunyi, dia keluar tanda right dan juga motor pun tak hidup lah. Okey, jadi Aiman. Okey, cikgu rasa Aiman dah faham ni. Ya, cikgu. Okey. Cikgu rasa cikgu nak cubalah uji Aiman. Ada lagi pengujian untuk Aiman ni. Ya, cikgu. Ada lagi. Okey, Aiman. Aiman rasa. Bukan rasa lah. Kan kita dah tengok tadi kan. Okey, jika nilai tu dia lebih daripada 600. Agak-agak maknanya 600 tu apa maksud dia Aiman? 600 ni dia kering, cikgu. Kering, betul. Apa yang akan berlaku tu Aiman? Kalau kering dia akan tunjukkan simbol pangkah. Ya, okey. Pangkah. Okey. Ada 3 kan? Dah, pangkah yang pertama, yang kedua dia akan bunyi buzzer. Okey. Dan dia akan yang ketiga run motor, cikgu. Betul ke ni? Betul lah, cikgu. Betul ke agak-agak? Murid-murid kita angguk dekat rumah tu. Kita cuba tengok betul ke tak jawapan Aiman ya? Okey. Kalau jawapan Aiman tadi, Aiman kata dia menunjukkan simbol pangkah. Kemudian dia mengeluarkan bunyi. Okay? Dan satu lagi dia menghidupkan pump. Tepat sekali Aiman. Aiman dapat lagi. Jadi cikgu hadiahkan satu lagi. Satu lagi, cikgu. Okey. Apa tu, kuning. Mata pun dah berbintang-bintang lah tu. Okey Aiman. Right. Okey, jadi untuk kali ini cikgu nampak Aiman dah fahamlah apa semua yang kita pelajari. Okey, jadi cikgu nak tanya Aiman sedikit lah. Tanya lagi, cikgu. Apa yang dah Aiman pelajari pada hari ini sebenarnya? Okey, apa yang kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana satu robot yang dapat untuk memudahkan urusan kita, cikgu, untuk menyiram air. Jadi dengan cara kita menyusun atur ni memudahkan urusan kita lah, cikgu. Jadi kita nak jemput cikgu lah untuk membuat rumusan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Persilakan, cikgu. Okey Aiman. Jadi cikgu dah nampak Aiman dah boleh, terutamanya dua bahagian yang cikgu tekankan kepada Aiman. Yang pertama, cikgu buat carta alih. Carta alih pun cikgu nampak Aiman dah faham cara nak membina carta alih tersebutlah. Aiman dah nampak dia punya flow dia punya laluan dia macam mana, kalau ya, tidak macam mana kan. Cikgu nampak Aiman dah faham dah macam mana. Okey, kemudian yang kedua, kita buat berkenaan dengan pengatur caraan. Kita hasilkan pengatur caraan tu menggunakan perisian apa Aiman? Make code. Make code. Kita menggunakan perisian make code Aiman. Jadi cikgu nampak Aiman pun dah boleh jawab soalan yang cikgu ajukan pada Aiman. Okey, jadi rasanya clear lah apa yang cikgu cuba sampaikan kepada Aiman. Nampaknya berkesan dah. Baik, cikgu. Bagaimana dengan prestasi pembelajaran saya pada hari ini, cikgu? Okey. Kalau yang awal tadi cikgu bagi soalan untuk atur cara, okey, untuk carta alih, Aiman dapat jawab dengan tepat. Alhamdulillah. Dan yang kedua cikgu bagi soalan pada Aiman berkenaan dengan pengatur caraan pula. Aiman pun boleh dapat jawab dengan tepat. Tahniah cikgu ucapkan kepada Aiman. Dua soalan Aiman dapat jawab dengan tepat. Agak bagus Aiman. Prestasi Aiman pada hari ini sangat bagus, bukan agak bagus, sangat bagus. Terima kasih, cikgu. Okey, begitu juga murid-murid kita ada di rumah sana pun dapat jawab dengan baik. Mungkin cikgu boleh kongsikan di mana kita nak dapat bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Okey, jangan lupa ya. Untuk semua yang kita pelajari pada hari ini kita boleh dapati di portal Delima Aiman. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada cikgu
guru Ahmad Syaril dan kepada murid-murid kita yang berada di rumah, jangan lupa teruskan buat latihan anda agar anda menjadi pelajar yang cemerlang. Terima kasih saya ucapkan. Saya Mas Sufian mengundurkan diri. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.